Di Afrika Barat, suara baharu sedang mengaum. Kapten Ibrahim Traoré, pemimpin muda Burkina Faso. Pada usia 34 tahun, Traoré telah menjadi simbol peralihan generasi, mewakili jutaan belia Afrika yang menuntut kedaulatan dan maruah. Kebangkitannya ditandai dengan tindakan tegas dan visi untuk kemandirian Afrika, mencabar tatanan dunia lama. Kepimpinan Traoré menandakan titik perubahan bagi wilayah yang sekian lama diganggu oleh ketidakstabilan dan eksploitasi. Dia sering dibandingkan dengan Thomas Sankara, menjelmakan semangat perubahan radikal dan pan-Afrikanisme. Ketika kita menjejaki perjalanannya dari sebuah kampung kecil ke istana presiden, kita menyaksikan pembentukan seorang revolusioner Afrika modern. Kisah Ibrahim Traoré bermula di kampung sederhana Kera, Burkina Faso, di mana kehidupan luar bandar membentuk pemahamannya tentang perjuangan rakyat biasa. Didikannya menanamkan ketahanan dan kerendahan hati, mendasarkannya dalam nilai-nilai masyarakat. Di University Ouagadougou, kesedaran politik Traoré semakin tajam ketika dia terlibat dalam aktivisme pelajar dan perdebatan mengenai keadilan dan kedaulatan. Dia menjadi pemimpin di kalangan rakan-rakannya, menghubungkan realiti akar umbi dengan isu-isu nasional. Gabungan akar luar bandar dan aktivisme intelektual ini membentuk perspektif yang unik. Kehidupan awal Traoré menyediakannya untuk tugas besar di hadapan memimpin sebuah negara menuju kemerdekaan sejati. Hubungannya dengan rakyat dan lanskap politik akan menentukan kepimpinannya. Didorong oleh rasa tanggung jawab dan semangat untuk berbakti kepada negara, Traoré menyertai tentera pada tahun 2009 ketika usianya masih muda dan penuh idealisme. Sejak awal, beliau dengan cepat membezakan dirinya sebagai pegawai yang berdisiplin, berdedikasi, dan strategik, sentiasa menunjukkan komitmen tinggi dalam setiap latihan dan operasi. Pengalamannya dalam misi pengaman PBB di Mali bukan sahaja menguji ketahanan mental dan fisikalnya, malah mendedahkannya kepada kegagalan campur tangan asing dalam menyelesaikan konflik tempatan. Pengalaman ini memperdalam keazamannya untuk mencari penyelesaian yang dipimpin oleh rakyat Afrika sendiri, tanpa terlalu bergantung kepada kuasa luar. Di barisan hadapan, Traoré memimpin unit elit menentang pemberontak, menghadapi bahaya setiap hari demi keselamatan rakyatnya. Keberaniannya dan kesanggupan untuk berjuang bersama anak buahnya di medan tempur membuatkan beliau mendapat penghormatan dan kepercayaan penuh daripada pasukannya. Namun, di sebalik kejayaan di lapangan, Traoré semakin kecewa dengan kepimpinan yang tidak berkesan di peringkat atasan, serta kebergantungan negara kepada bantuan dan pengaruh asing. Bersama rakan-rakannya, beliau mula menuntut perubahan yang lebih bermakna demi masa depan Burkina Faso. Kenaikan pangkatnya yang pantas menjadi kapten mencerminkan bukan sahaja kecekapan dan kebolehannya sebagai pemimpin, tetapi juga komitmennya yang tidak berbelah bahagi terhadap kedaulatan dan maruah negara. Perjalanan ketenteraan Traoré bukan sekadar tentang mempertahankan tanah air, ia adalah tentang membawa perubahan dan revolusi demi generasi akan datang. Kini, dia muncul sebagai pemimpin yang bersedia untuk mencabar status quo, membawa suara baru dalam kepimpinan tentera. Setiap pengalaman yang dilaluinya membentuk visi yang jelas untuk Burkina Faso yang lebih adil, berdaulat, dan makmur di masa hadapan. Ideologi Traoré berakar pada warisan Thomas Sankara dan arus pan-Afrikanisme yang lebih luas. Sankara, yang dikenang sebagai Che Guevara Afrika, menginspirasi generasi baru pemimpin dengan semangat pembebasan, keadilan sosial, dan solidaritas benua. Jejaknya masih terasa kuat di jalanan Ouagadougou, di mural-mural dan patung-patung yang menjadi simbol harapan bagi rakyat Burkina Faso. Traoré memperjuangkan anti-imperialisme, kemandirian, dan perjuangan menentang rasuah, memakai beret merah sebagai penghormatan kepada Sankara. Beret merah itu bukan sekadar aksesori, melainkan lambang perlawanan terhadap penindasan dan komitmen terhadap perubahan radikal. Ia menjadi identitas bagi mereka yang berani menentang ketidakadilan. Traoré percaya negara-negara Afrika mesti bersatu untuk mencapai pembebasan sejati, membentuk pakatan dengan negara jiran seperti Mali dan Niger. Menurutnya, hanya dengan solidaritas dan kerjasama serantau, Afrika dapat membebaskan diri dari cengkaman kekuatan asing dan membangun masa depan yang mandiri. Dia melihat keganasan sebagai hasil warisan kolonial dan eksploitasi berterusan, bukan keganasan rawak.
Bagi Traoré, luka kolonialisme masih membekas dalam struktur masyarakat, menciptakan ketidakstabilan dan konflik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penyelesaiannya, kemerdekaan ekonomi, kekuatan ketenteraan, dan penolakan campur tangan asing. Traoré menekankan pentingnya membangun industri lokal, memperkuat tentera nasional, dan menolak segala bentuk dominasi luar, agar rakyat dapat menentukan nasib sendiri. Visi Traoré adalah tentang maruah, orang Afrika memerintah diri mereka sendiri dan menguruskan sumber mereka sendiri. Ia menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, dari petani hingga pekerja, agar hasil bumi dan kekayaan negara dinikmati oleh masyarakat sendiri. Dia menolak paternalisme Barat, menyeru agar Afrika berdiri sebagai rakan setara di pentas dunia. Traoré ingin melihat Afrika dihormati, bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai mitra sejajar yang menentukan arah masa depannya sendiri. Gabungan Sankarisme dan Pan-Afrikanisme ini menjadikannya tokoh transformatif dalam politik Afrika, membawa harapan baru bagi generasi muda yang mendambakan perubahan sejati dan kedaulatan penuh di tanah air mereka. Ucapan Traoré telah menggegarkan Afrika, mencabar pemimpin global dan memberi inspirasi kepada jutaan orang. Pada sidang kemuncak Rusia Afrika, dia mempersoalkan mengapa Afrika kekal miskin, walaupun kekayaannya, mendesak negara-negara untuk memberontak terhadap eksploitasi. Dia memanggil pemimpin-pemimpin Afrika yang mengemis bantuan Barat, menegaskan kemandirian dan kedaulatan. Apabila dituduh mempunyai hubungan dengan kumpulan Wagner, Traoré mendedahkan kemunafikan Barat dan mempertahankan hak Burkina Faso untuk memilih rakan kongsinya. Kata-katanya menggerakkan Perikatan Negara-Negara Sahel, menjadikannya projek revolusioner untuk pembebasan serantau. Ucapan Traoré lebih daripada retorik, dia menggerakkan dan mendidik, menggerakkan gerakan di seluruh benua. Dia telah menjadi suara utama Pan-Afrikanisme yang bangkit semula. Kefasihannya adalah senjata untuk generasi baharu Afrika. Visi Traoré untuk Burkina Faso adalah revolusioner, kedaulatan penuh, politik, ekonomi, dan budaya. Dia bertujuan untuk menasionalisasikan industri utama, memastikan sumber negara memberi manfaat kepada rakyatnya, bukan syarikat asing. Kemerdekaan ekonomi adalah pusat, dengan rancangan untuk membiayai pembangunan melalui kekayaan negara. Traoré memperjuangkan perpaduan Pan-Afrika, membina pakatan seperti IES untuk menentang tekanan imperialis. Dia berusaha untuk mendekolonisasi pendidikan, memupuk kebanggaan dalam sejarah dan nilai-nilai Afrika. Matlamatnya adalah Burkina Faso yang mandiri dan bermaruah, yang memberi inspirasi kepada benua. Visi Traoré adalah pelan tindakan untuk pembebasan Afrika. Sejak mengambil alih kuasa, Traoré telah bertindak pantas untuk merealisasikan visinya. Dia mengusir tentera Perancis, menegaskan kedaulatan Burkina Faso, dan menamatkan dekat kehadiran tentera asing. Traoré melancarkan audit dan mula menasionalisasikan Lombong Emas, membina kilang penapisan milik negara pertama di negara itu. Dia mempromosikan pengeluaran tempatan, bertujuan untuk kemandirian ekonomi. Perikatan Negara-Negara Sahel, yang dibentuk dengan Mali dan Niger, adalah asas dasar luar negerinya, menyatukan wilayah itu menentang keganasan dan tekanan luaran. Di dalam negara, dia telah melabur dalam kesihatan, pendidikan, dan keselamatan, merekrut ribuan orang untuk mempertahankan negara. Pendekatan Traoré adalah holistik, pembangunan, dan keadilan sama pentingnya dengan kekuatan ketenteraan. Revolusinya sedang bergerak, membentuk semula takdir Burkina Faso. Kerajaan Traoré menghadapi cabaran yang berat, dari keganasan jihadis yang berterusan hingga kesukaran ekonomi. Pengerahan besar-besaran pejuang sukarela telah memberikan hasil yang bercampur-campur, menimbulkan kebimbangan mengenai disiplin dan hak asasi manusia. Di peringkat antarabangsa, Burkina Faso menghadapi pengasingan, sekatan daripada ECOWAS, bantuan yang digantung daripada AS, dan hubungan yang terputus dengan Perancis. Traoré mencari pakatan baharu dengan Rusia, Iran, dan Turki, mengubah lanskap geopolitik wilayah itu. Pembaharuan ekonomi sukar di tengah-tengah konflik dan sumber yang terhad. Perubahan iklim dan turun naik pasaran global menambah tekanan. Mengimbangi keselamatan, pembangunan, dan hak asasi manusia adalah tindakan yang halus. Mengatasi halangan-halangan ini akan menguji ketahanan dan visi Traoré. Traoré telah menjadi simbol harapan yang membara bagi belia Afrika, mewakili impian dan aspirasi generasi muda
yang dahagakan perubahan dan masa depan yang lebih cerah. Di tengah-tengah cabaran dan ketidakpastian, namanya kini menjadi sebutan di jalanan dan di media sosial, menandakan kebangkitan semangat baru di seluruh benua. Beliau memberi inspirasi kepada gelombang sentimen anti-kolonial yang semakin kuat, menyatukan suara anak muda dari pelbagai negara Afrika yang menuntut kebebasan dan keadilan. Semangat ini melangkaui sempadan, membangkitkan solidariti dan harapan di kalangan rakyat biasa. Penentangannya terhadap kuasa asing dan pan-Afrikanisme yang tidak apologetik telah mencetuskan kebangkitan politik yang luar biasa, terutamanya di negara-negara Afrika Frankofon. Ramai melihatnya sebagai lambang keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tekanan luar. Perikatan negara-negara Sahel menandakan era baharu. Negara-negara Afrika kini menegaskan kedaulatan mereka dengan lebih lantang, berusaha membina masa depan yang bebas daripada pengaruh luar. Mereka membentuk semula dinamik kuasa serantau, membuka ruang untuk kerjasama dan pembangunan yang lebih inklusif. Warisan Traoré masih kembang dan menjadi perbualan hangat di seluruh Afrika. Kejayaan atau kegagalannya akan membentuk masa depan Afrika, mempengaruhi generasi akan datang dan hala tuju politik benua ini. Jika dia berjaya, Traoré boleh menjadi model untuk kepimpinan revolusioner dan kemandirian, membuktikan bahawa perubahan sebenar boleh dicapai melalui keberanian dan visi yang jelas. Namun, jika gagal, risiko ketidakstabilan dan perpecahan kekal tinggi, memberi amaran kepada pemimpin lain tentang cabaran yang dihadapi. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa Traoré telah mengubah perbualan politik di Afrika, menyalakan api untuk pembebasan sejati Afrika, dan memberi inspirasi kepada jutaan orang untuk bermimpi lebih besar. Apakah pandangan Anda tentang bab baharu dalam sejarah Afrika ini? Adakah Anda percaya perubahan ini akan membawa kemajuan yang berkekalan? Kongsi pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk mengikuti kisah yang sedang berlaku ini, kerana masa depan Afrika sedang ditulis hari ini. Ibrahim Traoré, singa Afrika yang mengaum, biografi, ucapan, vision, dan tindakan pengenalan. Ibrahim Traoré, lahir pada Dadap 11 Mac 1988 di Kera, Bondokui, Mohun Province, Burkina Faso, adalah seorang pegawai tentera Burkina Faso dan pemimpin sementara negara tersebut. Beliau memegang kuasa selepas pengerusi sementara Paul Henry Sandaogo Damiba digulingkan dalam rampasan kuasa pada September 2022. Pada usia 36 tahun, Traoré adalah salah seorang pemimpin negara termuda di dunia dan saat ini memegang gelaran pemimpin termuda yang memerintah. Berikut adalah kisah hidupnya. Awal dan pendidikan. Traoré menjalani pendidikan rendah di kampung halamannya, Bondokui, dan kemudiannya menghadiri sekolah menengah di Bobo Dioulasso. Diketahui sebagai individu yang cerdas dan berwibawa, beliau telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan sejak belia. Pada tahun 2006, beliau memasuki Universiti Ouagadougou untuk mengikuti kursus geologi. Semasa di universiti, beliau aktif dalam politik pelajar, bergabung dengan Persatuan Pelajar Muslim dan Persatuan Nasional des Etudiants du Burkina, NEP, yang berasaskan pemikiran Marxis, di mana beliau bertindak sebagai perwakilan dan berjuang untuk rakan sekerjanya. Beliau sotiek dengan kehormatan, mencerminkan dedikasi dan komitmennya terhadap akademik. Kerjaya tentera. Pada tahun 2009, Traoré bergabung dengan tentera Burkina Faso dan dengan cepat naik pangkat berikutan kebolehannya yang luar biasa dan kualiti kepimpinannya. Latihan militernya termasuk latihan pertembakan di Morocco dan penglibatan dalam misi penjaga keamanan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Mali. Semasa serangan kompleks oleh militan ekstremis, Traoré memperlihatkan keberanian yang luar biasa, memperoleh pengiktirafan dan hormat dari rakan sekerjanya. Pada tahun 2022, Traoré, pada usia 34 tahun, memimpin rampasan kuasa yang menggulingkan mentor beliau, Letnan Kolonel Paul Henry Sandaogo Damiba, yang mana beliau telah mendirikan Gerakan Patriotik untuk Pelindungan dan Pemulihan MPSA bersamanya. Selepas rampasan kuasa, beliau menjadi pengerusi sementara Burkina Faso. Kepercayaan dan ideologi. Kepercayaan politik Traoré dipengaruhi oleh Marxisme dan Pan-Africanism. Semasa tahun universitinya, beliau terdedah kepada idea-idea Marxis melalui ANEP. Beliau juga terinspirasi oleh pemimpin legenda Burkina Faso, Thomas Sankara, dengan menganjurkan swasembada makanan dan kemerdekaan ekonomi. Ucapan-ucapannya sering menggema dengan panggilan Sankara untuk kemerdekaan Afrika dan daya tahan.
Traoré bercita-cita untuk Burkina Faso yang melampaui pencapaian tentera belaka. Beliau mencari pelbagai hubungan antarabangsa, terutamanya dengan menyingkirkan tentera Perancis dan memperkukuhkan hubungan dengan negara seperti Rusia dan Turki. Ucapan penting. Ucapan di sidang kemuncak AES pada 19 September 2023, di sidang kemuncak Perikatan Negara-Negara Sahel di Nigeria, Traoré mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan menghormati rakyat Nigeria. Beliau menekankan bahawa Afrika tidak akan lagi tunduk kepada naratif imperialis dan rakyat Sahel kini telah bangun untuk menentukan nasib mereka sendiri. Beliau memanggil untuk penulisan semula sejarah Afrika, memanggil rakyat Sahel untuk mengambil tanggungjawab ke atas nasib mereka dan menolak naratif Barat tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Beliau memastikan bahawa AES adalah komitmen untuk mempertahankan kedaulatan dengan janji untuk mempertahankan serangan terhadap ahli-ahlinya hingga titis darah terakhir. Beliau mencadangkan pengembangan AES ke dalam bidang kewangan, ekonomi, infrastruktur, kesihatan dan pendidikan, memanggil pemimpin untuk menulis sejarah baru yang memberi keutamaan kepada kepentingan rakyat daripada kuasa asing. Beliau menamatkan dengan panggilan emosional untuk perpaduan dan perjuangan demi generasi akan datang, dengan semangat tanah air atau mati, yang menegaskan bahawa rakyat Afrika tidak akan lagi tunduk kepada ketakutan atau manipulasi. Tanggapan kepada Trump. Pada 29 April 2025, Traoré membalas dakwaan General Michael Langley, Komander US Africa Command, yang mengatakan bahawa kerajaan Burkina Faso mengeksploitasi sumber emas untuk kepentingan elit, bukan rakyat. Dalam video yang diterbitkan di saluran YouTube Eli dari Afrika, Traoré menyatakan bahawa Afrika tidak akan digeruni dan menafikan dakwaan Langley, menegaskan bahawa hasil pelombongan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan pertanian. Beliau mempersoalkan AES yang mengabaikan usaha Burkina Faso untuk pembangunan inklusif dan memanggil untuk perpaduan antara belia Afrika dan diaspora, memberi amaran kepada kuasa Barat, termasuk Trump, bahawa usaha untuk menggugat Burkina Faso tidak akan berjaya. Visi kemerdekaan sejati. Traoré bercita-cita untuk membebaskan Burkina Faso daripada ketergantungan luar yang telah lama menghalang pembangunan negara. Beliau memberi keutamaan kepada memupuk kemerdekaan ekonomi, memanfaatkan sumber tempatan, dan memperkuat industri tempatan. Dengan fokus pada penyelesaian tempatan, beliau berharap untuk menyelesaikan cabaran dalam masa kini dan membangunkan asas untuk kejayaan jangka panjang. Beliau menekankan nilai tambah sumber semula jadi dan tenaga kerja di Burkina Faso, memimpin sehingga Afrika dapat berkembang dengan cara sendiri. Perpaduan Pan-Afrika. Traoré mempromosikan perpaduan Pan-Afrika dan kemerdekaan ekonomi, menjadikan Burkina Faso sebagai simbol perlawanan Afrika terhadap campur tangan luar. Beliau memainkan peranan kunci dalam pembentukan Perikatan Negara-Negara Sahel bersama Mali dan Niger, suatu perjanjian strategik yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kerjasama ekonomi di kawasan itu. Beliau memanggil untuk suatu Afrika yang bersatu dan mandiri, mengilhamkan negara-negara lain untuk melepasi struktur neokolonialisme dan mengejar dasar yang memberi keutamaan kepada kepentingan Afrika. Keselamatan dan penadbiran. Dengan mengenal pasti terhad pada intervensi tentera luar, Traoré telah mengubah struktur tentera Burkina Faso untuk mempromosikan penjagaan keamanan domestik. Beliau menekankan pentingnya kerjasama dengan negara-negara Afrika tetangga, menukar budaya keganasan menjadi kebersamaan regional. Beliau memobilisasi penduduk Burkina Faso dengan visi bersama damai dan aman, mengamalkan gaya kepimpinan yang terbuka dan berjawatanggung. Tindakan penting mengusir tentera Perancis. Kerajaan Traoré membatalkan perjanjian kerjasama tentera dengan Perancis, mengusir tentera Perancis dari Burkina Faso dan menutup kedutaan Perancis di Ouagadougou, mengakhiri ketergantungan negara terhadap bekas kuasa jajahan. Mengnasionalisasi sektor lombongan. Kode pelombongan Burkina Faso telah dikemas kini untuk mengnasionalisasi projek emas. Traoré mendirikan syarikat pelombongan milik kerajaan dan memerlukan syarikat asing untuk mengalih teknologi dan berkongsi keuntungan dengan kerajaan Burkina Faso. Selain itu, kilang peleburan emas pertama sedang dalam pembinaan untuk mendirikan simpanan emas nasional, memastikan kekayaan negara digunakan untuk rakyat. Mendirikan Perikatan Negara-Negara Sahel. Pada 16 September 2023, Traoré bersama pemimpin Mali dan Niger mendirikan Perikatan Negara-Negara Sahel, AES.
Perjanjian ini bertujuan untuk memerangi ancaman keselamatan di kawasan dan membebas diri dari kuasa Barat sebagai alternatif kepada organisasi serantau seperti ECOWAS. Pembaharuan ekonomi. Traoré melaksanakan pembaharuan ekonomi yang memberi keutamaan kepada kemerdekaan sumber. Kerajaan memperoleh saham dalam lombong utama, termasuk perjanjian bernilai 80 juta untuk 2 lombong besar dan mendirikan syarikat pelombongan milik kerajaan untuk memiliki 30-50% dalam projek masa depan. Kilang peleburan emas sedang dalam pembinaan, walaupun projek ini masih belum selesai. Kilang pemprosesan pertanian baru telah diperkenalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sederhana. Dengan kadar pertumbuhan 1,8% pada tahun pertama pemerintahan Traoré, meningkat kepada 2,53% pada tahun berikutnya, dan dijangka mencapai 4% pada tahun berikutnya. Pembaharuan pendidikan. Di bawah kepimpinan Traoré, Burkina Faso telah memulakan pembaharuan pendidikan yang luas, terutamanya dalam latihan teknik dan vokasional untuk membekalkan rakyat muda dengan kemahiran yang diperlukan untuk keperluan industri dan pertanian. Dengan memperbaharui pendidikan di kawasan luar bandar, Traoré memastikan bahawa pengetahuan menjadi alat untuk memperkukuhkan negara, bukan ketergantungan. Pembangunan infrastruktur, administrasi. Traoré telah memulakan projek pembangunan seperti pendirian Pusat Sokongan Nasional untuk penghilangan kapas artisanal, pembinaan lapangan terbang yang baru, dan peningkatan pelaburan dalam pertanian untuk memperluaskan ekonomi, mempromosikan industri tempatan, dan memperbaiki infrastruktur. Penambahbaikan gaji pejabat awam. Traoré menambah gaji pejabat awam sebanyak 50%, mencerminkan komitmennya terhadap peningkatan kualiti hidup pekerja sektor awam. Keputusan ini dijangka akan meningkatkan semangat dan produktiviti pekerja awam, serta meningkatkan perkhidmatan awam yang lebih baik. Peningkatan perkhidmatan kesihatan. Administrasi Traoré telah melabur dalam pembinaan kilang kesihatan yang baru dan penambahbaikan kilang yang sedia ada, dengan fokus khusus pada kesihatan perempuan dan kanak-kanak. Usaha ini telah dianjurkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Promosi teknologi dan inovasi. Traoré telah memperkenalkan inovasi digital di pelbagai sektor, mempromosikan inisiatif e-pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan menyokong pelancaran startup teknologi untuk memupuk budaya inovasi di kalangan generasi muda. Peribadi dan keluarga Traoré adalah seorang yang telah berkahwin, tetapi namanya isteri beliau tidak diungkapkan. Sebagai seorang Muslim yang taat, kehidupan peribadi beliau bermusyawarah dengan ajaran Islam. Maklumat mengenai anak-anaknya, jika ada, tidak dikenali secara awam. Beliau menghargai kebersihan, terutamanya dalam hal ehwal keluarga. Perbicaraan dan cabaran kritikan terhadap pemerintahan. Pemerintahan Traoré telah dikritik kerana penanganan pemberontakan dan isu pemerintahan. Tuduhan manipulasi dan propaganda muncul, dengan sesetengah orang menuduhnya mencipta kult kepribadian. Kemalangan hak asasi manusia, Human Rights Watch melaporkan bahawa selepas rampasan kuasa pada tahun 2022, junta tentera Burkina Faso yang dipimpin oleh Traoré secara sewenang-wenang menahan sekurang-kurangnya 23 orang, menghilangkan mereka secara paksa dan menyiksa sekurang-kurangnya 39 orang. Sekurang-kurangnya 5 orang meninggal dunia semasa penahanan. Mangsa termasuk ahli tentera, polis, wiranegara, dan orang awam. Kebanyakan daripada mereka dituduh merancang untuk membinasa junta. Tegang dengan negara barat. Dasar Traoré telah menegang hubungan Burkina Faso dengan negara barat. Sebagai contoh, tindakan kerajaannya untuk menekan pengaruh Perancis dan kerjasama dengan Rusia telah memperoleh kritikan dan sanksi daripada negara barat. Pengaruh dan warisan model kepada belia Afrika, kehidupan dan tindakan. Traoré telah menjadikannya sebagai simbol kepimpinan Afrika. Naratif revolusioner beliau telah mengilhamkan belia Afrika untuk berjuang memperjuangkan kemerdekaan nasional dan pembangunan. Ucapan dan tindakannya telah menarik perhatian luas, terutamanya di kalangan belia benua. Pengaruh atas lanskap geopolitik Barat Afrika. Kepimpinan Traoré telah memicu perdebatan baru mengenai kemerdekaan, Pan-Africanism, dan kemandirian di Barat Afrika, mencabar dominansi tradisional kuasa Barat di kawasan. Dasar beliau telah mempengaruhi negara Afrika lain untuk mempertimbangkan semula perikatan dan model pemerintahan mereka, mendorong perubahan dalam lanskap geopolitik Barat Afrika.
Kisah Ibrahim Traore dari seorang pelajar yang tenang di Bondokui ke pengerusi sementara Burkina Faso adalah kesaksian kepada keteguhan dan ketahanannya. Kepimpinannya mewakili generasi baru pemimpin Afrika yang berjuang untuk perubahan dan kemajuan. Walaupun cabaran terus wujud, cerita Traore masih berjalan, dengan warisannya dijangka akan diperkukuh oleh keupayaannya untuk menyeimbangkan idealisme revolusioner dengan keperluan praktikal pemerintahan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Africa Analyst, pengaruh Traore terhadap pemimpin Afrika yang lebih tua adalah pelbagai. Beliau telah menggambarkan kegagalan dan kebuntuan rejim yang lama, menghidupkan semula perdebatan tentang kemerdekaan, Pan-Africanism, dan kemandirian, menekan pemimpin untuk mempertimbangkan semula perikatan dan model pemerintahan mereka, membangkitkan semangat belia dan pembaharu untuk meminta lebih banyak daripada kerajaan mereka, dan mencabar warisan budaya dan simbolik kolonial. Kepimpinannya berfungsi sebagai cermin dan katalis mencerminkan kecewa benua dan mempercepatkan perjuangan untuk era baru pemerintahan Afrika. Apa pendapat Anda tentang Ibrahim Traore? Sila kongsi pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana membaca. Jika Anda suka artikel ini, jangan lupa untuk mengikuti blog kami untuk kandungan yang lebih menarik. Ibrahim Traore, Singa Afrika yang Mengaum. Selamat datang ke siri blog tentang Ibrahim Traore, pemimpin muda Burkina Faso yang menggegarkan Afrika dengan visi Pan-Afrika dan semangat kemerdekaan. Pada usia 36 tahun, Traore bukan sahaja pemimpin negara termuda di dunia, tetapi juga seorang Muslim yang taat yang cuba membawa perubahan besar. Adakah beliau benar-benar singa Afrika yang mengikut ajaran Al-Quran? Mari kita teroka kisahnya. Siapa Ibrahim Traore? Dilahirkan pada 14 Mac 1988 di Kera, Bondokui, Burkina Faso. Traore adalah seorang bekas pelajar geologi yang cemerlang dan pegawai tentera berbakat. Beliau mengambil alih kuasa pada September 2022 selepas rampasan kuasa terhadap Paul Henry Sandaogo Damiba. Dengan ideologi yang diilhamkan oleh Thomas Sankara dan keimanan Islam yang kukuh, Traore berjanji untuk membebaskan Burkina Faso daripada pengaruh asing dan membina masa depan yang adil. Afrika tidak akan lagi tunduk kepada naratif imperialis. Kami telah bangun. Ibrahim Traore, Sidang Kemuncak AES 2023. Apa yang membuat Traore berbeza? Kemerdekaan ekonomi, mengusir tentera Perancis dan menasionalisasi lombong emas untuk memastikan kekayaan negara digunakan untuk rakyat. Perpaduan Pan-Afrika, menubuhkan Perikatan Negara-Negara Sahel (ES) bersama Mali dan Niger untuk keselamatan dan kerjasama serantau. Pembangunan sosial, meningkatkan gaji pejabat awam sebanyak 50%, melabur dalam pendidikan dan kesihatan, serta mempromosikan inovasi digital. Keimanan Islam, sebagai Muslim, Traore memulakan ucapan dengan syukur kepada Allah, mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya. Traore dan Al-Quran, sejauh mana selari? Sebagai seorang Muslim, Traore menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat, seperti yang dituntut dalam Surah An-Nisa, Mampa, 135. Tindakan seperti pembaharuan pendidikan dan pelaburan mencerminkan rahmat, Surah Al-Anbiya, 1. Namun, laporan tentang penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan oleh Human Rights Watch menimbulkan persoalan tentang keselarian dengan prinsip keadilan Islam. Seorang pemimpin Islam perlu memastikan musyawarah, Surah Asy-Syura bab 12, dan mengelakkan kezaliman. Apa yang akan datang dalam siri ini? Ingin tahu lebih lanjut? Ikuti siri blog kami yang akan merangkumi. Bahagian 1, dari pelajar ke pengerusi, perjalanan hidup Traore. Bahagian 2, visi Pan-Afrika, menulis semula sejarah Afrika. Bahagian 3, tindakan besar, mengusir Perancis, membangun ekonomi. Bahagian 4, pemimpin Islam, adakah Traore mengikut Al-Quran? Bahagian 5, cabaran dan warisan, masa depan Traore. Nota pautan di atas akan diaktifkan apabila post diterbitkan. Kekal bersama kami. Pendapat Anda? Apa pendapat Anda tentang Ibrahim Traore? Adakah beliau pemimpin yang Afrika perlukan? Atau adakah cabaran yang dihadapi terlalu besar? Tinggalkan komen di bawah dan sertai perbincangan. Jangan lupa untuk mengikuti blog ini untuk kemas kini. Dari pelajar ke pengerusi, perjalanan hidup Ibrahim Traore. Siapa sangka, seorang anak kampung dari Kera, Burkina Faso akan menjadi pemimpin negara termuda di dunia. Inilah kisah awal Ibrahim Traore, seorang pelajar cemerlang yang menjadi singa Afrika melalui keberanian dan visi besar. Mari kita teroka perjalanan hidupnya. Awal kehidupan di Kera Ibrahim Traore dilahirkan pada 16 Mac 1988 di Kera, sebuah kampung kecil di Bondokui,
wilayah Mohun, Burkina Faso. Dibesarkan dalam komuniti yang sederhana, Traoré menunjukkan kecerdasan dan semangat kepemimpinan sejak kecil. Beliau menjalani pendidikan rendah di kampungnya, di mana guru-gurunya sering memuji keupayaannya menyerap ilmu dan memimpin rakan sebaya. Kehidupan di kampung mengajar Traoré tentang ketabahan dan solidariti, nilai-nilai yang selari dengan ajaran Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah 2:53. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Semangat ini menjadi asas kepada perjuangannya kelak, pendidikan dan aktivisme pelajar. Pada usia remaja, Traoré berpindah ke Bobo Dioulasso untuk pendidikan menengah. Beliau kemudian memasuki University Ouagadougou pada 2006 untuk mengikuti kursus geologi. Di University, Traoré bukan sahaja cemerlang secara akademik, lulus dengan kepujian, tetapi juga aktif dalam politik pelajar. Beliau menyertai Persatuan Pelajar Muslim dan Persatuan Nasional des Étudiants du Burkina, sebuah badan pelajar berasaskan Marxisme. Sebagai wakil pelajar, Traoré memperjuangkan hak rakan-rakannya, menentang ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Aktivismenya mencerminkan semangat Islam untuk memperjuangkan yang tertindas, seperti yang dituntut dalam surah An-Nisa, Moper 775. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan untuk menolong orang-orang yang lemah? Penglibatan ini membentuk ideologinya yang menggabungkan keimanan Islam dengan perjuangan sosial. Saya belajar bahwa perubahan bermula dengan keberanian untuk bersuara, dikutip secara langsung. Pelajaran dari awal hidup. Pengalaman awal Traoré di kampung dan universiti mengajarnya tentang kepentingan pendidikan, perpaduan, dan keadilan. Sebagai seorang Muslim, beliau menunjukkan komitmen terhadap ilmu seperti yang digalakkan dalam surah Al-Mujadilah 5:11. Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Keberaniannya dalam aktivisme pelajar menjadi asas kepada kepemimpinannya di masa depan. Apa yang seterusnya? Kisah Traoré tidak berhenti di bangku universiti. Bagaimana beliau melangkah dari pelajar ke pengerusi sementara Burkina Faso? Ikuti bahagian 2, kerjaya tentera dan kebangkitan kuasa untuk mengetahui lebih lanjut. Jangan lupa untuk membaca siri lain dalam koleksi ini. Bahagian 3, ideologi dan pengaruh Islam. Bahagian 4, tindakan penting. Bahagian 5, visi Pan-Afrika dan kedaulatan. Bahagian 6, cabaran dan kritikan. Bahagian 2, penilaian sebagai pemimpin Islam. Bahagian 8, warisan dan pengaruh, komen dan kongsi. Apa pendapat Anda tentang perjalanan awal Traoré? Adakah pengalaman pelajarnya membentuknya menjadi pemimpin yang kita lihat hari ini? Tinggalkan komen di bawah dan kongsikan post ini dengan rakan Anda. Ikuti blog kami Ibrahim Traoré. Ideologi Islam dan visi Pan-Afrika. Ibrahim Traoré, pengerusi sementara Burkina Faso, bukan sekadar pemimpin tentera, tetapi seorang Muslim yang taat dengan visi besar untuk Afrika. Bagaimana keimanan Islamnya membentuk ideologi Pan-Afrika dan perjuangan melawan neokolonialisme? Adakah beliau benar-benar memimpin mengikut Al-Quran? Mari kita selami dunia ideologi singa Afrika ini. Keimanan Islam, teras kepemimpinan Traoré. Sebagai seorang Muslim, Ibrahim Traoré menunjukkan komitmen terhadap ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan awam. Beliau sering memulakan ucapan penting, seperti di sidang kemuncak Perikatan Negara-Negara Sahel pada 16 September 2023, dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Ini selari dengan surah Ibrahim 14:7. Jika kamu bersyukur, pasti kami tambahkan nikmat kepadamu. Dalam kehidupan pribadi, Traoré menekankan kebersihan dan kesederhanaan, mencerminkan nilai Islam tentang kesucian dan rendah hati, seperti yang digalakkan dalam surah Al-Isra 11:7, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Keimanan Traoré bukan sekadar ritual, tetapi terlihat dalam visinya untuk keadilan sosial. Semasa di University Ouagadougou, beliau aktif dalam Persatuan Pelajar Muslim, menunjukkan bahwa Islam adalah sebahagian daripada identitinya sejak muda. Namun, sejauh mana keimanan ini diterjemahkan ke dalam dasar pemerintahan? Mari kita lihat bagaimana beliau menggabungkan Islam dengan ideologi lain. Marxisme, Pan-Afrika, dan Islam. Gabungan unik ideologi Traoré adalah perpaduan menarik antara Marxisme, Pan-Afrika, dan keimanan Islam. Semasa di universiti, beliau terdedah kepada pemikiran Marxis melalui Persatuan Nasional des Étudiants du Burkina, ANEB, yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesaksamaan. Beliau juga diilhamkan oleh Thomas Sankara,
bekas Presiden Burkina Faso yang terkenal dengan dasar swasembada dan anti-kolonialisme. Walaupun Marxisme sering dilihat sebagai ideologi sekular, Traoré memadukannya dengan semangat Pan-Afrika yang menekankan perpaduan dan kemerdekaan Afrika, yang selari dengan ajaran Islam tentang perpaduan ummah. Surah Ali Imran 3 Stats 3 menyeru, "Berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Visi Pan-Afrika Traoré untuk menyatukan negara-negara Afrika, seperti melalui pembentukan AES, mencerminkan semangat ini. Beliau menolak naratif imperialis Barat yang dianggapnya memecah belahkan Afrika, dan sebaliknya mempromosikan penyelesaian tempatan yang mengutamakan rakyat. Contohnya, dalam ucapan AES 2023, beliau berkata, "Afrika tidak akan lagi tunduk kepada naratif imperialis. Kami telah bangun." Ini menunjukkan semangat perjuangan yang resonan dengan ajaran Islam tentang melawan penindasan. Kami akan menulis semula sejarah Afrika, bukan mengikut skrip Barat. Ibrahim Traoré, Sidang Kemuncak AES 2023. Keselarian dengan Al-Quran, keadilan dan rahmat Al-Quran, menuntut pemimpin untuk mempromosikan keadilan dan rahmat, seperti dalam surah An-Nisa, 4:5. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah. Traoré menunjukkan usaha ke arah keadilan ekonomi dengan menasionalisasi lombong emas dan memastikan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesihatan. Ini selari dengan surah Al-Hasyr 5:7 yang menekankan pengagihan kekayaan untuk mengelakkan ia tertumpu pada elit. Sebagai contoh, Traoré membalas tuduhan General Michael Langley pada 29 April 2025 yang mendakwa Burkina Faso mengeksploitasi emas untuk elit. Dalam video di saluran YouTube Eli dari Afrika, beliau menegaskan, hasil pelombongan digunakan untuk rakyat, bukan elit. Tindakan seperti meningkatkan gaji pejabat awam sebanyak 50% dan melabur dalam kesihatan wanita dan kanak-kanak mencerminkan rahmat, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Anbiya 2, "Kami tidak mengutuskan engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Namun, laporan Human Rights Watch tentang penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan di bawah pemerintahannya mencabar imej keadilan ini. Surah Asy-Syura 2 melarang kezaliman. Jalan untuk menimpakan hukuman hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Jika tuduhan ini benar, Traoré perlu memastikan proses undang-undang yang adil untuk menepati prinsip Islam. Konteks Burkina Faso. Cabaran ideologi Burkina Faso menghadapi pemberontakan, kemiskinan, dan warisan kolonial yang rumit. Ideologi Traoré, yang menolak pengaruh Barat, adalah tindak balas kepada eksploitasi bersejarah. Namun, sebagai pemimpin Islam, beliau perlu mengimbangi semangat revolusioner dengan kebijaksanaan, hikmah, seperti yang digalakkan dalam surah Al-Baqarah 2:29. Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Kerjasama dengan negara seperti Rusia dan Turki, walaupun strategik, harus dipastikan tidak membawa ketergantungan baru, selari dengan kemandirian yang dituntut dalam surah Ar-Ra'd 11. Bagaimana Traoré boleh lebih selari dengan Al-Quran? Untuk menjadi pemimpin Islam yang lebih menyeluruh, Traoré boleh mengintegrasikan zakat dan wakaf, menggunakan institusi Islamik untuk mengagihkan kekayaan, seperti yang dituntut dalam surah Al-Baqarah 2:27, menggalakkan musyawarah, membuka dialog dengan pembangkang untuk memenuhi surah Asy-Syura 82:38, menangani kritikan hak asasi, menubuhkan badan bebas untuk menyiasat tuduhan, memastikan keadilan tanpa kompromi. Dengan langkah ini, Traoré boleh mengukuhkan imejnya sebagai pemimpin yang benar-benar mengikut Al-Quran, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga tindakan. Apa yang seterusnya? Ideologi Traoré menjadi asas kepada tindakan besar beliau. Bagaimana beliau melaksanakannya? Teruskan membaca di bahagian 4, tindakan penting. Jangan lupa semak post lain dalam siri ini. Bahagian 1, dari pelajar ke pengerusi. Bahagian 2, kerjaya tentera dan kebangkitan kuasa. Bahagian 5, visi Pan-Afrika dan kedaulatan. Bahagian 6, cabaran dan kritikan. Bahagian 7, penilaian sebagai pemimpin Islam. Bahagian plan, warisan dan pengaruh. Nota, pautan akan diaktifkan apabila post diterbitkan. Ikuti blog kami untuk kemas kini. Komen dan kongsi. Apa pendapat anda tentang gabungan Islam dan Pan-Afrika dalam ideologi Traoré? Adakah beliau seorang pemimpin Islam sejati atau adakah cabaran menghalangnya? Tinggalkan komen di bawah dan kongsikan post ini dengan rakan anda. Ikuti blog kami, Ibrahim Traoré. Tindakan penting untuk Burkina Faso.
Ibrahim Traore bukan sekadar pemimpin yang bercakap besar. Beliau bertindak untuk mengubah nasib Burkina Faso. Dari mengusir tentera Perancis hingga menasionalisasi lombong emas, tindakannya menunjukkan keberanian dan visi. Tetapi, adakah tindakan ini selari dengan ajaran Al-Quran sebagai seorang pemimpin Islam? Mari kita kaji bagaimana singa Afrika ini menerjemahkan ideologinya ke dalam realiti. Mengusir tentera Perancis, langkah menuju kedaulatan. Salah satu tindakan paling berani Traore ialah membatalkan perjanjian kerjasama tentera dengan Perancis pada awal pemerintahannya. Beliau mengusir tentera Perancis dari Burkina Faso dan menutup kedutaan Perancis di Ouagadougou, menamatkan pengaruh bekas kuasa kolonial yang telah lama menguasai negara itu. Tindakan ini adalah simbolik dan praktikal, menunjukkan komitmen terhadap kedaulatan nasional. Dari sudut Islam, tindakan ini selari dengan semangat membebaskan ummah daripada penindasan, seperti yang dituntut dalam surah An-Nisa, 45. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan untuk menolong orang-orang yang lemah? Dengan mengurangkan pergantungan kepada kuasa asing, Traore cuba memulihkan maruah Burkina Faso, mencerminkan prinsip kemandirian yang digalakkan dalam surah Ar-Ra'd, 11. Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Namun, tindakan ini juga menimbulkan risiko, seperti ketegangan diplomatik dan potensi sekatan ekonomi. Seorang pemimpin Islam perlu mengimbangi keberanian dengan hikmah, kebijaksanaan, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah 2:29 untuk memastikan rakyat tidak menanggung akibat yang terlalu berat. Mennasionalisasi sektor perlombongan, keadilan ekonomi. Traore mengemas kini kod perlombongan Burkina Faso untuk menasionalisasi proyek emas, sumber utama kekayaan negara. Beliau menubuhkan syarikat perlombongan milik kerajaan, memaksa syarikat asing berkongsi keuntungan, dan memulakan pembinaan kilang peleburan emas pertama untuk menyimpan emas nasional. Tindakan ini bertujuan memastikan hasil sumber asli digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan pertanian, bukan disedut oleh elit atau kuasa asing. Ini mencerminkan prinsip amanah dalam surah An-Nisa, 48. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dengan mengagihkan kekayaan untuk rakyat, Traore menepati ajaran Islam yang menentang penumpuan kekayaan, seperti dalam surah Al-Hashr 59:7, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Contohnya pada 29 April 2025, Traore menolak tuduhan General Michael Langley bahwa emas dieksploitasi untuk elit, menegaskan dalam video YouTube Eli dari Afrika. Kekayaan ini untuk rakyat, untuk membina sekolah, hospital, dan ladang. Walaupun begitu, proyek seperti kilang peleburan emas masih belum selesai, dan kejayaan jangka panjang bergantung pada pelaksanaan yang telus. Seorang pemimpin Islam harus memastikan ketelusan untuk mengelakkan tuduhan rasuah, selari dengan surah Al-Ma'idah 54. Jadilah kamu orang-orang yang adil kerana Allah. Kekayaan Burkina Faso adalah untuk rakyatnya, bukan untuk kuasa asing atau elit. Ibrahim Traore, 2025. Pembentukan Perikatan Negara-Negara Sahel. Perpaduan serantau pada 16 September 2023, Traore, bersama pemimpin Mali dan Niger, menubuhkan Perikatan Negara-Negara Sahel. Perikatan ini bertujuan memerangi ancaman keselamatan, seperti pemberontakan militan, dan mempromosikan kerjasama ekonomi sebagai alternatif kepada organisasi serantau seperti ECOWAS, yang dianggap terlalu dipengaruhi Barat. Dalam ucapan AS, Traore berkata, "Kami akan mempertahankan kedaulatan hingga setitis darah terakhir." Tindakan ini selari dengan ajaran Islam tentang tolong-menolong dalam kebajikan, seperti dalam surah Al-Ma'idah 52. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. AAS menunjukkan usaha Traore untuk membina perpaduan serantau, mencerminkan semangat ummah dalam surah Ali Imran 3:3. Dengan bekerjasama dengan negara jiran, Traore cuba mengubah budaya keganasan menjadi kebersamaan, yang penting untuk kestabilan Burkina Faso. Namun, keberkesanan AAS masih diuji, dan Traore perlu memastikan perikatan ini bukan sekadar retorik. Seorang pemimpin Islam harus memastikan janji dipenuhi, seperti yang dituntut dalam surah Al-Isra, dan tepatilah janji, kerana janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Pembaharuan sosial dan ekonomi. Rahmat untuk rakyat. Traore laksanakan beberapa pembaharuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan gaji pejabat awam. Gaji pejabat awam dinaikkan 50%.
meningkatkan semangat dan produktiviti, mencerminkan keprihatinan terhadap rakyat biasa. Pendidikan teknikal, pembaharuan pendidikan, terutamanya di kawasan luar bandar, membekalkan belia dengan kemahiran untuk industri dan pertanian, selari dengan surah Al-Mujadilah 58:11 yang memuji ilmu. Kesihatan, pembinaan kilang kesihatan baru dengan fokus pada wanita dan kanak-kanak, menunjukkan rahmat seperti dalam surah Al-Anbiya 21:7. Inovasi digital, inisiatif e-pemerintahan meningkatkan ketelusan, mencerminkan amanah dan accountability. Pembaharuan ini menunjukkan usaha Traore untuk memenuhi tanggung jawab seorang pemimpin Islam dalam memastikan kebaikan duniawi rakyat. Seperti dalam doa surah Al-Baqarah 22:1. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pertumbuhan ekonomi sederhana dari 1% pada tahun pertama kepada 23% pada tahun berikutnya menunjukkan kemajuan, walaupun cabaran seperti pemberontakan menghalang potensi penuh. Konteks cabaran, realiti Burkina Faso. Burkina Faso menghadapi pemberontakan militan, kemiskinan, dan infrastruktur yang lemah akibat warisan kolonial. Tindakan Traore adalah tindak balas kepada realiti ini, tetapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia seperti penahanan 23 orang dan penyiksaan 39 orang menurut Human Rights Watch mencabar imejnya sebagai pemimpin Islam. Surah Ash-Shura, Bapa Tua, melarang kezaliman, dan Traore perlu menangani tuduhan ini dengan telus, mungkin melalui Badan Penyiasat Bebas untuk menepati prinsip keadilan. Keselarian dengan Al-Quran, keadilan atau otoritarian. Tindakan Traore menunjukkan komitmen terhadap keadilan ekonomi dan rahmat sosial, tetapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan persoalan tentang keselarian dengan Al-Quran. Seorang pemimpin Islam harus mengutamakan musyawarah, surah Ash-Shura, dan mengelakkan pendekatan otoritarian. Rampasan kuasa beliau, walaupun mungkin perlu dalam konteks ketidakstabilan, mencabar prinsip persetujuan rakyat. Untuk lebih selari dengan Islam, Traore boleh menubuhkan mahkamah bebas untuk menyiasat pelanggaran hak, memastikan kisas adil, mengintegrasikan zakat dan wakaf untuk pembangunan seperti dalam surah Al-Baqarah 2:262, mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat awam untuk musyawarah. Dengan langkah ini, Traore boleh mengukuhkan legasinya sebagai pemimpin Islam yang benar-benar mengikut Al-Quran. Apa yang seterusnya? Tindakan Traore membentuk visinya untuk Afrika. Apakah visi Pan-Afrika itu? Teruskan membaca di bahagian Visi Pan-Afrika dan Kedaulatan. Jangan lupa semak post lain dalam siri ini. Bahagian 1, dari pelajar ke pengerusi. Bahagian 2, kejaya tentera dan kebangkitan kuasa. Bahagian 3, ideologi dan pengaruh Islam. Bahagian 6, cabaran dan kritikan. Bahagian 7, penilaian sebagai pemimpin Islam. Bahagian 8, warisan dan pengaruh. Nota, pautan akan diaktifkan apabila post diterbitkan. Ikuti blog kami untuk kemas kini. Komen dan kongsi. Apa pendapat anda tentang tindakan Traore? Adakah beliau memenuhi tanggung jawab seorang pemimpin Islam? Atau adakah cabaran menghalangnya? Tinggalkan komen di bawah dan kongsikan post ini dengan rakan anda. Ikuti blog kami, Ibrahim Traore. Visi Pan-Afrika dan Kedaulatan Ibrahim Traore bermimpi tentang Afrika yang bebas, bersatu, dan berdaulat. Dengan visi Pan-Afrika yang diilhamkan oleh Thomas Sankara, beliau mahu menulis semula sejarah benua ini, membebaskannya dari cengkaman neokolonialisme. Tetapi, adakah visinya selari dengan ajaran Al-Quran sebagai seorang pemimpin Islam? Mari kita teroka bagaimana singa Afrika ini membayangkan masa depan benua. Visi Pan-Afrika, inspirasi dan tujuan. Visi Pan-Afrika Traore adalah panggilan untuk menyatukan Afrika, mengakhiri eksploitasi asing, dan membina institusi yang mengutamakan rakyat. Beliau diilhamkan oleh Thomas Sankara, Presiden Burkina Faso, pada 1987, yang terkenal dengan dasar swasembada dan anti-kolonialisme. Sankara menanamkan semangat untuk menolak naratif Barat dan mempromosikan penyelesaian tempatan, seperti menggalakkan rakyat memakai pakaian buatan Afrika dan mengurangkan ketergantungan kepada import. Traore meneruskan warisan ini, menyeru Afrika untuk menulis semula sejarahnya sendiri. Dalam ucapan di Sidang Kemuncak Perikatan Negara-Negara Sahel AES pada 16 September 2023, Traore berkata, Afrika harus menentukan nasib sendiri, bukan mengikut skrip Barat. Kami akan mempertahankan kedaulatan hingga setitis darah terakhir. Visi ini selari dengan ajaran Islam tentang perpaduan ummah, seperti dalam surah Ali Imran 3:1-3, berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.
Dengan menyeru perpaduan Afrika, Traoré cuba menyatukan benua yang telah lama dipisahkan oleh sempadan kolonial dan konflik yang ditajak asing. Visi ini juga bertujuan membebaskan Afrika dari neokolonialisme, seperti eksploitasi sumber asli oleh syarikat barat dan tekanan diplomatik melalui organisasi seperti ECOWAS. Traoré melihat kemerdekaan ekonomi sebagai kunci, selari dengan surah Ar-Ra'd. Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Afrika telah bangun, dan kami tidak akan tunduk lagi. Ibrahim Traoré, Sidang Kemuncak AES 2023. Kemerdekaan ekonomi, langkah praktikal untuk merealisasikan visi Pan-Afrika. Traoré mempromosikan kemerdekaan ekonomi melalui tindakan konkret, menghidupkan industri tempatan. Beliau memulakan pembinaan kilang pemprosesan pertanian untuk mengurangkan ketergantungan kepada import makanan, seperti yang dilakukan Sankara dengan kempen, hasilkan dan makan tempatan. Menasionalisasi sumber asli. Dengan menasionalisasi lombong emas, Traoré memastikan hasil digunakan untuk membina sekolah, hospital dan infrastruktur, mencerminkan surah Al-Hasyr 597 yang menentang penumpuan kekayaan. Inovasi ekonomi. Traoré mempromosikan pelancong tempatan dan kraft tradisional, seperti tekstil Burkina, untuk meningkatkan ekonomi rakyat biasa. Tindakan ini menunjukkan usaha untuk memenuhi tanggung jawab seorang pemimpin Islam dalam memastikan kesejahteraan rakyat, seperti dalam surah Al-Baqarah 22:1. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dengan memfokuskan pada ekonomi tempatan, Traoré cuba membina asas yang kukuh untuk kedaulatan, walaupun kemajuan seperti kilang peleburan emas masih memerlukan masa. Namun, cabaran seperti infrastruktur yang lemah dan pemberontakan menghalang kelajuan pelaksanaan. Seorang pemimpin Islam perlu bersabar dan bijaksana, seperti yang dituntut dalam surah Al-Baqarah 2:153. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Pembentukan AES, perpaduan serantau. Salah satu tindakan terbesar Traoré ialah menubuhkan Perikatan Negara-Negara Sahel bersama Mali dan Niger pada 2023. AES bertujuan memerangi ancaman keselamatan seperti militan ekstremis dan membina kerjasama ekonomi tanpa bergantung kepada kuasa barat. Perikatan ini adalah alternatif kepada ECOWAS yang dianggap Traoré sebagai alat neokolonialisme. AES juga mempromosikan mata wang serantau dan pasaran bersama, idea yang mencerminkan semangat perpaduan dalam surah Al-Maidah 5:2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Traoré memainkan peranan utama dalam membentuk identiti EES, menekankan kedaulatan dan solidariti. Kerjasama dengan negara seperti Turki, yang majoritinya Muslim, menunjukkan usaha untuk membina pakatan berdasarkan nilai bersama. Dalam konteks Islam, ini selari dengan konsep ummah yang melangkaui sempadan, seperti dalam surah Al-Hujurat 49:11, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Namun, keberkesanan AES masih diuji. Traoré perlu memastikan perikatan ini bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar membawa manfaat kepada rakyat. Al-Quran menuntut pemimpin menepati janji, seperti dalam surah Al-Isra 11:4. Tepatilah janji, kerana janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Konteks sejarah. Mengapa Pan-Afrika penting? Afrika Barat, termasuk Burkina Faso, telah lama dieksploitasi oleh kuasa kolonial seperti Perancis yang mengawal sumber asli dan ekonomi melalui perjanjian tidak adil. Selepas kemerdekaan, neokolonialisme berterusan melalui syarikat multinasional dan institusi seperti IMF. Visi Pan-Afrika Traoré adalah tindak balas kepada sejarah ini, bertujuan menyatukan Afrika untuk menentang eksploitasi. Namun, kerjasama dengan kuasa seperti Rusia menimbulkan risiko ketergantungan baru. Seorang pemimpin Islam harus memastikan kedaulatan sejati, seperti yang digalakkan dalam surah An-Nisa 4:1. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Keselarian dengan Al-Quran, perpaduan atau risiko. Visi Pan-Afrika Traoré selari dengan ajaran Islam dalam beberapa cara. Perpaduan ummah, usaha menyatukan Afrika melalui AES mencerminkan seruan untuk solidariti dalam surah Ali Imran 3:1. Keadilan ekonomi, menasionalisasi sumber asli memenuhi surah Al-Hasyr 5:9-7, memastikan kekayaan untuk rakyat. Kemandirian, menolak pengaruh barat selari dengan surah Ar-Ra'd 13:11, menekankan perubahan dari dalam. Namun, terdapat cabaran, risiko ketergantungan baru. Kerjasama dengan Rusia dan China, walaupun strategik, boleh membawa pergantungan ekonomi jika tidak diurus dengan bijak.
Kurangnya musyawarah. Visi besar Traore kadang-kadang kelihatan otoritarian, kurang melibatkan dialog domestik yang bertentangan dengan Surah Asy-Syura, bab 2:8. Hak asasi manusia. Tuduhan penahanan sewenang-wenang oleh Human Rights Watch menunjukkan keperluan untuk keadilan yang lebih telus. Seperti dalam Surah An-Nisa 4:35. Untuk lebih selari dengan Al-Quran, Traore boleh mengintegrasikan institusi Islam seperti wakaf untuk pembangunan serantau seperti dalam Surah Al-Baqarah 2:297. Mengadakan musyawarah dengan rakyat dan pemimpin Afrika lain untuk memastikan visi inklusif. Menangani tuduhan hak asasi dengan badan penyiasat bebas, menepati prinsip keadilan. Apa yang seterusnya? Visi besar Traore menghadapi cabaran besar. Apa yang menghalangnya? Teruskan membaca di bahagian cabaran dan kritikan. Jangan lupa semak pos lain dalam siri ini. Bahagian 1, dari pelajar ke pengerusi. Bahagian 2, kerjaya tentera dan kebangkitan kuasa. Bahagian 3, ideologi dan pengaruh Islam. Bahagian 4, tindakan penting. Bahagian penilaian sebagai pemimpin Islam. Bahagian 8, warisan dan pengaruh. Nota, pautan akan diaktifkan apabila pos diterbitkan. Ikuti blog kami untuk kemas kini. Komen dan kongsi. Apa pendapat Anda tentang visi Pan-Afrika Traore? Adakah ia boleh menyatukan Afrika? Dan adakah ia mencerminkan nilai-nilai Islam? Tinggalkan komen di bawah dan kongsikan post ini dengan rakan Anda. Ikuti blog kami Ibrahim Traore. Cabaran dan kritikan sebagai pemimpin Ibrahim Traore. Singa Afrika membawa harapan besar untuk Burkina Faso dan benua Afrika. Tetapi pemerintahannya tidak terlepas daripada cabaran dan kritikan. Dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia hingga ketegangan dengan kuasa barat, apa yang menghalang visinya? Adakah beliau tetap memimpin sebagai seorang Muslim yang mengikut Al-Quran? Mari kita kaji cabaran ini dan bagaimana Traore boleh menanganinya. Pelanggaran hak asasi manusia, bayang-bayang kontroversi. Salah satu kritikan paling serius terhadap Traore ialah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh junta tenteranya. Menurut laporan Human Rights Watch, sejak rampasan kuasa 2022, pemerintahannya didakwa menahan 23 orang secara sewenang-wenang, menyiksa 39 orang, dan menyebabkan kematian 5 individu. Tuduhan ini termasuk penahanan wartawan, aktivis, dan pembangkang tanpa proses undang-undang yang adil, seperti yang dilaporkan pada 2023 dan 2024. Dari sudut Islam, tuduhan ini mencabar prinsip keadilan yang dituntut dalam Surah An-Nisa 4:35. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri. Al-Quran juga melarang kezaliman, seperti dalam Surah Asy-Syura 2. Jalan untuk menimpakan hukuman hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Jika tuduhan ini benar, Traore perlu bertindak untuk memastikan proses undang-undang yang telus, seperti menubuhkan badan penyiasat bebas untuk menepati tanggungjawab Islam. Traore menafikan sebahagian tuduhan ini, mendakwa bahawa tindakan keras diperlukan untuk menangani ancaman keselamatan seperti pemberontakan militan. Dalam video YouTube oleh Eli dari Afrika, 29 April 2025, beliau berkata, "Kami bertindak untuk melindungi rakyat, bukan menindas mereka." Namun, tanpa ketulusan, tuduhan ini terus mencemarkan imejnya sebagai pemimpin Islam yang adil. Afrika tidak akan digeruni, tetapi kami juga tidak akan menindas rakyat kami sendiri. Ibrahim Traore, 2026. Ketegangan dengan Barat. Risiko geopolitik dasar anti-Barat. Traore, seperti mengusir tentera Perancis dan menutup kedutaan mereka, telah menyebabkan ketegangan dengan kuasa Barat. Beliau juga menjalin hubungan dengan Rusia dan Turki, mencari alternatif kepada pengaruh Barat seperti ECOWAS dan IMF. Langkah ini, walaupun selari dengan visi Pan-Afrika untuk kedaulatan, telah menimbulkan kritikan dan sekatan ekonomi yang berpotensi merosakkan ekonomi Burkina Faso, yang sudah bergelut dengan kemiskinan dan ketidakstabilan. Al-Quran menggalakkan kebijaksanaan dalam diplomasi, seperti dalam Surah Al-Baqarah 2:269. Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Walaupun menentang yang neokolonialisme selari dengan Surah An-Nisa 4:1 yang melarang kuasa kafir menguasai orang beriman, Traore perlu memastikan hubungan dengan Rusia atau China tidak membawa ketergantungan baru. Seorang pemimpin Islam harus mengimbangi idealisme dengan pragmatisme untuk melindungi rakyat, seperti yang dituntut dalam Surah Al-Baqarah 2:995. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri.
Contohnya, kerjasama dengan Rusia untuk senjata dan pelaburan mungkin membantu keselamatan jangka pendek, tetapi risiko eksploitasi ekonomi jangka panjang perlu dielakkan. Traore boleh belajar dari Surah Al-Ma'idah 5:2 yang menggalakkan kerjasama dalam kebajikan, bukan pergantungan yang merugikan. Pemberontakan dalaman. Ancaman keselamatan Burkina Faso menghadapi pemberontakan militan ekstremis, terutamanya di kawasan utara dan timur, yang telah mengakibatkan ribuan kematian dan berjuta-juta pelarian sejak 2015. Traore, dengan pengalaman ketenteraannya di Mali, memprioritaskan keselamatan, tetapi pemberontakan ini menghalang usaha pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan. Beliau melancarkan kampen ketenteraan dan merekrut sukarelawan, tetapi laporan menunjukkan kemajuan terhad, dengan 40% wilayah masih di luar kawalan kerajaan pada 2024. Al-Quran menyeru pemimpin untuk melindungi rakyat dan mencipta keamanan, seperti dalam surah-surah Al-Baqarah 2:155. Traore perlu mengimbangi pendekatan ketenteraan dengan usaha diplomatik dan pembangunan, seperti dialog dengan komuniti tempatan untuk mengurangkan sokongan terhadap militan. Surah Al-Hujurat 49 menyeru, jika dua golongan dari orang-orang beriman berperang, damaikanlah antara keduanya. Pendekatan ini boleh membantu Traore membina keamanan dalaman. Konteks sejarah. Mengapa cabaran ini rumit? Burkina Faso mewarisi ekonomi yang lemah dan sempadan kolonial yang memecah belahkan etnik, menyukarkan usaha keselamatan dan pembangunan. Pemberontakan militan yang disokong oleh krisis serantau di Sahel, diperburuk oleh kemiskinan dan kurangnya peluang. Dasar anti-Barat Traore, walaupun popular di kalangan rakyat, menimbulkan cabaran ekonomi kerana sekatan dan pengurangan bantuan asing. Seorang pemimpin Islam perlu bersabar, seperti dalam surah Al-Baqarah 2:53, dan mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik dalaman, seperti yang digalakkan dalam surah Asy-Syura bab 2:8. Keselarian dengan Al-Quran. Adakah Traore memenuhi tanggungjawab? Sebagai seorang pemimpin Islam, Traore menunjukkan kekuatan dalam memerangi neokolonialisme yang selari dengan semangat melawan penindasan dalam surah An-Nisa 4:75. Namun, cabaran berikut mencabar keselarian dengan Al-Quran. Pelanggaran hak asasi, penahanan tanpa bicara dan penyiksaan bertentangan dengan keadilan Islam. Surah An-Nisa 1:5. Pendekatan otoritarian, rampasan kuasa dan kurangnya dialog dengan pembangkang mencabar musyawarah. Surah Asy-Syura bab 2. Keselamatan. Kegagalan menangani pemberontakan sepenuhnya menjejaskan tanggungjawab melindungi rakyat. 2:9. Untuk menjadi pemimpin yang lebih selari dengan Al-Quran, Traore boleh menubuhkan mahkamah bebas untuk menyiasat pelanggaran hak, memastikan kisas adil, mengadakan dialog nasional dengan pembangkang dan komuniti tempatan untuk musyawarah, mengintegrasikan zakat dan wakaf untuk membiayai pembangunan dan mengurangkan kemiskinan, selari dengan surah Al-Baqarah 2:2, menggunakan diplomasi serantau melalui AES untuk menangani pemberontakan, seperti dalam surah Al-Hujurat bab 99. Dengan langkah ini, Traore boleh mengatasi kritikan dan mengukuhkan imejnya sebagai pemimpin Islam yang adil dan berahmah. Apa yang seterusnya? Dengan cabaran ini, adakah Traore seorang pemimpin Islam sejati? Teruskan membaca di bahagian 7, penilaian sebagai pemimpin Islam. Jangan lupa semak pos lain dalam siri ini. Bahagian 1, dari pelajar ke pengerusi. Bahagian 2, kerjaya tentera dan kebangkitan kuasa. Bahagian 3, ideologi dan pengaruh Islam. Bahagian 4, tindakan penting. Bahagian 5, visi Pan-Afrika dan kedaulatan. Bahagian 4, warisan dan pengaruh nota. Pautan akan diaktifkan apabila pos diterbitkan. Ikuti blog kami untuk kemas kini. Komen dan kongsi. Apa pendapat anda tentang cabaran yang dihadapi Traore? Adakah kritikan ini adil? Atau adakah konteks Burkina Faso menjadikannya tidak dapat dielakkan? Tinggalkan komen di bawah dan kongsikan post ini dengan rakan anda. Ikuti blog kami, Ibrahim Traore. Penilaian sebagai pemimpin Islam. Ibrahim Traore, seorang Muslim yang taat, telah menggegarkan Burkina Faso dengan visi Pan-Afrika dan tindakan berani. Tetapi, adakah beliau benar-benar memimpin ikut Al-Quran? Dengan kejayaan seperti menasionalisasi lombong emas dan cabaran seperti tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana kita menilai beliau sebagai pemimpin Islam? Mari kita kaji berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran. Keadilan.
Teras kepemimpinan Islam. Al-Quran menuntut keadilan sebagai asas pemerintahan, seperti dalam surah An-Nisa, Matawer 135. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri. Traoré menunjukkan komitmen terhadap keadilan ekonomi melalui tindakan seperti menasionalisasi lombong emas, yang memastikan hasil sumber asli digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesihatan. Dalam tindak balas kepada tuduhan General Michael Langley pada 29 April 2025, Traoré menegaskan melalui video YouTube Eli dari Afrika, kekayaan ini untuk rakyat, untuk membina sekolah dan hospital, bukan elit. Ini selari dengan surah Al-Hasyr 5:97 yang menentang penumpuan kekayaan di kalangan elit. Namun, laporan Human Rights Watch tentang penahanan 23 orang secara sewenang-wenang, penyiksaan 39 orang, dan kematian 5 individu menimbulkan persoalan serius. Surah Asy-Syura, bab 2 melarang kezaliman. Jalan untuk menimpakan hukuman hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Sebagai pemimpin Islam, Traoré perlu memastikan proses undang-undang yang adil, seperti menubuhkan mahkamah bebas untuk menyiasat tuduhan ini, agar keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Memimpin dengan kasih sayang Al-Quran menggambarkan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya 2:7. Dan pemimpin Islam diharapkan mengikut teladan ini. Traoré menunjukkan rahmat melalui pembaharuan sosial, seperti meningkatkan gaji pejabat awam sebanyak 50%, melabur dalam pendidikan teknikal untuk belia luar bandar, dan membina kilang kesihatan untuk wanita dan kanak-kanak. Pertumbuhan ekonomi sederhana dari 1.8% kepada 2.5 ke 3% dalam 2 tahun pemerintahannya menunjukkan usaha untuk kesejahteraan rakyat, selari dengan doa dalam surah Al-Baqarah 22:1. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Walaupun begitu, tuduhan penahanan wartawan dan aktivis mencadangkan pendekatan yang kadang-kadang kurang berrahmah. Seorang pemimpin Islam harus mengutamakan dialog dan keampunan apabila mungkin, seperti dalam surah An-Nur 24:22, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Traoré boleh menunjukkan rahmat dengan membebaskan tahanan politik yang tidak bersalah selepas siasatan adil. Seorang pemimpin sejati adalah hamba kepada rakyatnya, bukan tuan mereka. Prinsip Islamik amanah, menjaga tanggungjawab. Prinsip amanah, seperti dalam surah An-Nisa 4:58, menuntut pemimpin menguruskan sumber dan kuasa dengan jujur. Traoré menunjukkan amanah melalui usaha mengurangkan pengaruh asing, seperti mengusir tentera Perancis dan menubuhkan Perikatan Negara-Negara Sahel untuk keselamatan serantau. Tindakan ini mencerminkan tanggungjawab untuk melindungi kedaulatan, selari dengan surah Al-Baqarah 2:5, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Namun, kerjasama dengan kuasa seperti Rusia menimbulkan risiko ketergantungan baru, yang boleh mencabar amanah jika tidak diurus dengan telus. Surah Al-Ma'idah 5:4 menyeru, jadilah kamu orang-orang yang adil kerana Allah. Traoré perlu memastikan semua perjanjian antarabangsa memihak kepada rakyat, bukan sekadar menggantikan satu kuasa asing dengan yang lain. Musyawarah. Kekurangan dialog Al-Quran menekankan musyawarah dalam pemerintahan, seperti dalam surah Asy-Syura, bab 2:8, dan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Rampasan kuasa Traoré pada 2022, walaupun mungkin perlu dalam konteks ketidakstabilan, menunjukkan pendekatan yang kurang demokratik. Tuduhan kultus personality dan penahanan pembangkang mencadangkan kekurangan dialog dengan rakyat dan pihak lain. Seorang pemimpin Islam harus melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan seperti melalui Majlis Syura atau dialog nasional. Contohnya, Traoré boleh mengadakan mesyuarat terbuka dengan wakil komuniti, ulama, dan aktivis untuk membincangkan dasar keselamatan dan ekonomi. Ini akan menunjukkan komitmen terhadap musyawarah dan mengurangkan ketegangan dalaman, selari dengan surah Al-Hujurat 49:9, yang menggalakkan perdamaian antara pihak yang bertelagah. Konteks cabaran, realiti Burkina Faso. Burkina Faso menghadapi pemberontakan militer, kemiskinan, dan warisan kolonial yang menyukarkan pemerintahan. Traoré mewarisi negara dengan 40% wilayah di luar kawalan kerajaan dan ekonomi yang bergantung kepada bantuan asing. Tindakan kerasnya seperti kempen ketenteraan dan penahanan adalah tindak balas kepada ancaman ini. Tetapi seorang pemimpin Islam perlu mengimbangi keselamatan dengan keadilan dan rahmat.
Surah Al-Baqarah 2:53 mengingatkan, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Traore boleh menggunakan kesabaran dan dialog untuk menyelesaikan konflik dalaman. Cadangan untuk pemerintahan yang lebih Islamik. Untuk menjadi pemimpin Islam yang lebih selari dengan Al-Quran, Traore boleh mengambil langkah berikut. Menubuhkan badan penyiasat bebas. Menyiasat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dengan telus. Memastikan keadilan seperti dalam surah An-Nisa, pasal 5. Mengintegrasikan zakat dan wakaf. Menggunakan institusi Islamik untuk membiayai pendidikan, kesihatan, dan pembangunan, selari dengan surah Al-Baqarah 2:67. Mengadakan dialog nasional, melibatkan rakyat, ulama, dan pembangkang dalam musyawarah untuk membina perpaduan, seperti dalam surah Asy-Syura 4:12. Memperkukuh ketelusan, mempamerkan accountability dalam pelaburan emas dan perjanjian antarabangsa, mencerminkan amanah, surah Muqil 55. Dengan langkah ini, Traore boleh mengukuhkan legasinya sebagai pemimpin yang bukan sahaja berani, tetapi juga adil, berrahmah, dan bertanggung jawab mengikut Al-Quran. Apa yang seterusnya? Apakah warisan Traore selepas semua ini? Teruskan membaca di bahagian 8. Warisan dan pengaruh. Jangan lupa semak pos lain dalam siri ini. Bahagian 1. Dari pelajar ke pengerusi. Bahagian 2. Kerjaya tentera dan kebangkitan kuasa. Bahagian 3. Ideologi dan pengaruh Islam. Bahagian 4, tindakan penting. Bahagian 5, visi Pan-Afrika dan kedaulatan. Bahagian 6, cabaran dan kritikan. Nota, pautan akan diaktifkan apabila pos diterbitkan. Ikuti blog kami untuk kemas kini. Komen dan kongsi. Adakah Traore seorang pemimpin Islam sejati menurut Al-Quran? Apa aspek kepemimpinannya yang Anda kagumi atau kritikal? Tinggalkan komen di bawah dan kongsikan post ini dengan rakan Anda. Ikuti blog kami.